Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel ya vlog. Sekarang ni kita dalam segmen ini cerita seram episod 4. So untuk guest untuk kali ni kita bersama dengan NK Studio. Yeah, so congratulations for the short film Bully. Sekarang dah berapa viewer korang? Alhamdulillah dalam masa 24 jam kita on reach almost berapa? 100k and something. Yes. 100k. So it's a big achievement for us lah. Tu korang punya short film first lah? Tak, tu sebenarnya short film ketiga. Tapi itu short film pertama yang durasinya paling panjang. Yes. Jejak 18 minit. Sebelum ni macam below 10 minit macam tu lah, below 12 minit. Biasa kita buat video seminit. Bisa macam tu. And ini first short film yang tak ada main dengan Oh, tak ada. Macam itu tak ada. So dalam masa yang sama short film action pertama lah. Ya betul. Action banyak. Action banyak. Dia stepek tu, stepek bully. Oh, action kat Stepek tu dah ketiga. korang berani lah buat cerita action. Macam aku tak berani lah. Aku tak Boleh. okey lah. Kau boleh, kau kena cuba lah. Tak, tapi seram dia kat Tak, sebab aku tak berani tapi aku buat yang Kau macam try mak tu. kau tak ada je orang gemuk fighter. Kalau tengok filem tak ada je orang gemuk yang beraksi. Ada tapi macam bukan dia man. Sebenarnya kita orang yang jadi man. gemuk ni sosem ah. Gemuk is awesome, yes. So apa next short film? InsyaAllah bully 2. Wah, serentak je awak. InsyaAllah. Sebelum datang dah buat skrip. Dah skrip pun tak? Bully 2. Tapi kita ada penghuni abadi. Penghuni Ya, abadi. kita ada penghuni dua, penghuni abadi dan juga kereta kru jiwamu. Yes. Okay, so penghuni abadi tu cerita mengisahkan Hantu. Dia link sikit dengan topik ni sekarang. Sebab aku dah tahu lah semua. Aku acah-acah tanya supaya boleh in. Dia cakap Boleh in. Sebab benda tu bincang dah lama. Itu yang penting tu. tahun lepas tu bincang. Okay, so bila cerita pasal hantu, okay, aku nak tanya korang ada pengalaman dengan benda-benda yang macam tu tak? Basically ada sikit. Bagilah aku fikir sikit lah. Mostly adalah sikit-sikit sebanyak kan. Tapi benda ni kalau dalam mata kasar nak lihat dengan jelas tu tak ada je lah. Just nampak macam sikit-sikit dengar, berasa tu ada. Macam korang macam Nal Omar. Kenapa kau gelak? Gelak kan? Aku suka cara penyampaian kau tu, cara kau lantur. So kita kena belajar benda ni. Lagi satu perkara yang kita cakapkan ni bukan main-main. Sebab sekali kau dah masuk ke alam lain. Dengar tu, nampak? Jangan gelak dulu. Dengar tu. Hadir. Itu dulu Ahmad. Apa tadi? Sekali kau dah masuk ke alam lain, musibah akan datang kalau dalam kau tak kuat. Aku saja nak link nak bagi seram. Macam tak ada sound ni. effect. Dia masuk sound effect. So yang masalahkan ni kau cut nanti. Macam tak kena je. Terus. Okay, macam kau tak pernah nampak. Tak pernah nampak tapi just merasa. Okay, so Dengar. antara korang tiga ni aku jemput untuk korang bercerita pasal benda tu. So siapa nak berceritakan dulu? Okay, siapa nak bercerita dulu? Okay, siapa cerita dulu? Aku rasa fight. Cerita real life kan? Tak Okay, record. aku cerita. Okay, kau cerita. Aku banyak contohnya satu hari tu aku tengah solat Isyak. Aku nak solat Isyak. Lepas aku habis masa tu aku tengah sujud. Aku tengah sujud tu aku dengar ada orang lalu. Macam ada tapak kaki. Lalu melangkah, tak tahu pergi mana. Lepas tu lepas aku dah tahiyat akhir, dah bagi salam, aku buka tak ada orang. So aku ada cerita kat kawan aku ke family aku, dia kata tu adalah jin Islam. Maksudnya dia tengah macam Tumpang solat tumpang ataupun dia tengah hadir Singgah. macam tu. Sama juga masa dekat aku ada satu balik kampung ni, aku lalu Mersing, ada singgah dekat mana ni ada satu surau lah kat situ. Aku solat sama juga. Bila aku solat tu aku nampak macam ada orang kat belakang. Tapi benda tu bila kita dah bagi salam apa semua tak ada. Kita tengok tak ada. Seram kan? Kau rasa lah. Aku rasa benda tu. Aku rasa benda tu ada kehadiran dia. Macam tapi tak ada. Aku cakap ni jin Islam ada tumpang. Dia tumpang solat. Lepas tu yang lagi satu masa sem 4 ke sem 5 dekat Bukit Besar. Aku belajar dekat Kolej YPJ tu. Aku study dekat Bukit Ramon. Study dekat Bukit Ramon pukul 2 pagi ke pukul 3 pagi. Aku naik motor seorang nak balik ke rumah aku kat rumah sewa Bukit Besar. Aku naik motor ni tak tahu
gelisah ke apa, naik motor aku parking rumah sewa aku ni daripada bukit nak turun. Nak pergi rumah sewa aku ni, hutan semua. Naik motor turun je geduk-geduk. Aku rasa macam aku nak masuk rumah tu. Aku macam Rasa tak sedap hati lah. tak sedap hati. Rasa ada benda follow. Ya betul. Aku parking aku nak masuk, pintu kunci. Tapi aku cakap Allah Akbar, macam mana asal pintu ni boleh kunci. Tapi aku pasal banyak kat rumah sewa aku tu ada banyak pokok pisang. Ada berderet pokok pisang. So aku macam ada benda tengah mengendak aku tu. Aku memang takut gila. Pon ke, jam ke? Tak nampak. Nak kata pong ke Pon Dia kena demonetize. Cuma tak pasti, tapi aku dapat rasa macam ada orang tengah intai, tengah tengok aku. Aku pun masuk. Aku masuk bilik aku, terus macam ya Allah. Betul ke aku rasa tu benda tu tengah tengok aku. Lepas tu lagi satu yang aku nak, orang kata nak sangat dengar benda apa ni, benda tu berlaku. Contohnya dulu rumah bilik aku Suhaimi siapa ni, Sotoy apa semua. Bila aku tengah tidur, mesti benda tu berlaku. Bunyi orang ketuk pintu kat tingkap aku. Tingkap bilik aku tu bunyi ketuk tuk tuk tuk. Tapi sampai kating kau dekat tingkap. Katil aku bilik aku tu memang ada satu tingkap kat situ. Kau menghadap tingkap? Aku tak. Tingkap belakang kau, tingkap belakang. Tingkap sini. Contoh kan, tingkap kan. Katil. Oh, okey. Aku duduk katil atas. Aku duduk katil atas. Atas. Nah, macam telefon. Aku pun tidur. Bunyi tuk tuk tuk. Diorang nak pergi kelas pagi, diorang cerita, Fat, kau dengar semalam bunyi ketuk tuk tuk tuk? Ya aku tak dengar tu. Banyak kali diorang cerita, tapi aku tak pernah dengar benda tu. Kau tak dengar, diorang yang selalu dengar. Kadang-kadang aku tengah pergi kelas, bunyi benda tu. So aku nak dengar, tapi time aku dengar tak ada. Ini lagi satu cerita ni real gila. Dulu kat rumah sewa aku selalu basking, main game, main gitar apa semua kan. Aku main gitar, cover lagu. Aku record handphone bodoh, handphone Samsung ke apa, lupa. Main gitar. Send kat member aku. Lepas tu member aku ni send kat awek dia. Dengar kita orang nyanyi tu, bunyi orang mengilai. 4 kali orang mengilai. 4 kali. Tapi bunyi dia dekat. Kalau orang kata kalau bunyi dekat, benda tu jauh. 4 kali. Aku mula tak perasan tau. Tapi member aku ni perempuan, dia send kat awek dia. Dia dengar, cuba dengar bunyi ni. Aku dengar pakai headset. Headphone. Headphone aku dengar betul-betul. Bapak dia seram tu. Gentle lah. Itu pendengaran merasa. Lagi satu, aku jalan-jalan. Kenapa kau gelap? Aku sini. Lek kan? Jangan takut. Aku yang karakter aku seram ni. Aku naik basikal. Ada satu hutan ni, naik basikal. Aku nak share apa? Buluh. Okay. Naik basikal. Suddenly aku masih kata suddenly. Tu aku jumpa apa? Tengok macam Jangan gelap. Okay, tiba-tiba aku jumpa kucing berasmara. Aku dah agak. Ini bukan cerita pasal zoo Aku dah agak. Kucing tengah asmara. Kau tahu aku apa? Tiba-tiba aku belah. Berapa nak tengok dia ni kan? Aku dah kacau Kau nak kacau kan? Bagi dia checkpoint lah. Aku balik, kau tahu aku balik tu buat apa? Kau nak kenal kalau aku balik aku buat apa? Tidur. Aku balik aku tidur lah. Takkan aku nak mimpi kucing tu. Tu adalah salah satu. Macam banyak yang salah satu tu. Yalah, antara salah satu. Antara salah satu tu. Jangan apa? Confused. Pening. Semua tu betul. Tak ada reka pun. Yang reka pun balik-balik alas. Tapi betul lah. Aku just kadang-kadang pernah merasa, pernah nak nampak kelibat tu. Orang kata macam aku tengok live vlog. Maybe tu betul. Memang betul sebab dia buat paranormal kan. Aku cuma macam aku nak juga nak ikut apa ni, orang kata apa ni, nak merasa pengalaman baru. Aku nak try ikut orang pergi apa paranormal, nak try rasa sendiri kejadian tu macam mana. InsyaAllah benda tu ada rezeki kita boleh pergi. Tapi tak adalah kita nak memanggil seru. Kita orang nak cari lah. Kita orang nak nampak
macam orang apa? Manggil lah. Bukan manggil hantu, maksudnya hadir. Nak tengok saja. Dia tak mengganggu, dia tengok saja. Betul Kepuasan lah. Yes, betul. So macam aku dah cerita. Okay, Nas, Omar ada. So Omar kau? Omar? Kalau aku pula, aku tak pernah lah rasa sendiri benda ni. Sebab tak lah, mungkin aku tak ada rasa benda ni. Yang selalu rasa kalau dalam keluarga aku kan, mak aku lah. Mak aku memang selalu nampak. Dia memang dulu tak tahu lah, mungkin anugerah untuk dia macam tu. Yang aku cerita, kalau aku boleh cerita pun pasal mak aku lah. Okay, aku cerita dia masa dia belum kahwin lagi tau. Ni kahwin lagi, dia nak tidur kat rumah lama dia, nak tidur dengan akak dia. Nak tidur dia biasa dengan ambil mood tidur kan, temenung. Tiba tingkap kat tingkap kan. Tingkap dia macam ni kan. Langsir macam ni. Dia buka kat tingkap. Langsir macam ni je kan. Lepas tu tiba-tiba dia dengar macam ada benda nak masuk kat tingkap. Macam benda tu kang nak masuk. Lepas tu dekat langsir dia tu nampak bentuk muka nak masuk. Macam tu. Mungkin nang sui kot macam tu. Jembalang mungkin aku tahu. Ya, mungkin tapi kepala je, benda kepala je nak masuk. Nampak susut bentuk kepala. Bentuk kepala kat langsir nak masuk. Aduh. Semua aku pun lincah pergi dapur nak ambil nyapu lidi. Patah balik dah tak ada. Benda tu. Mak kau berani Mak aku berani tu. Dia benar. Nak ketuk lah. Dia kata macam benda nak standby, benda nak masuk dia nak pukul lah. Benda tu. Lepas tu mak aku patah balik dah tak ada. Hilang. Maghrib apa tu? Maghrib pagi. Malam nak tidur dah pukul 11 12 macam tu nak tidur. Memang dia nak tidur kata. Sekarang tu. Memang langsung ya? Ya. Penanggal? Penanggal, yes. Penanggal. Oh, yang kepala saja. Kepala saja. Benda nampak kepala je dia nak masuk. Sekarang macam tu penanggal. Lepas tu dia banyak kali juga nampak kat rumah lama aku. Dia bangun malam nak buang air kan. Kat rumah lama aku kan, kalau kat dapur biasa dapur mak kita kan ada tingkap kan kat luar kan. Nampak bahagian belakang kan. Masa nak pergi bilik air tu, dah siap apa semua, dia keluar, dia nampak kat tingkap macam ada benda putih. Benda putih yang panjang duduk kat tangga luar. Tengah tengok je. So dia tengok kan. Dia tengok, lepas tu mak aku ni jenis dia teging tau. Dia bukannya dia nampak benda tu dia nak pergi tempat lain kan. Dia nampak, dia buka pintu, dia keluar, dia tengok. Kejar lah, dia cari benda tu. Dia macam tengok lama tengok benda tu. Benda tu pun lama kat dia. Dia macam bangun-bangun tidur biasa mamai kan. Lepas tu dia tutup pintu, dia nak jalan ke depan pun dia macam tu benda apa tu? Benda putih kan. Takkanlah orang malam-malam kan. Dia pergi belakang balik, dia buka je tak ada. Benda. Tu lah. Sebab rumah aku dulu, rumah lama aku tu, depan rumah aku tu kuil India. Dari mana rumah? Dekat Lakin. Oh, Lakin. Rumah lama aku. Ini cerita yakin bukan Pasir. Bukan Pasir. Orang Pasir alhamdulillah ada lagi. Kat Lakin. Kat Lakin banyak gak. Lepas tu tu lah. Mak aku banyak kali nampak kat situ. Nampak orang berdiri atau bumbung badan besar. Itu je cerita aku. Sampai sekarang mak kau boleh nampak memang macam tu? Dia boleh rasa nampak. Lepas tu ni cerita ni pula aku cerita ni pasal jiran aku pun sepupu macam tu. Yakin? Kat Lakin. Lakin. Tapi ni bukan kat kawasan tu lah. Ni dia nak balik kampung. Dia nak balik kampung naik motor. Malam-malam 12 pagi kan macam tu dalam highway kan. Naik motor, motor dia rosak. Member takkan nak tinggal motor kan. Dia tolak motor dia. Dia kata tolak. Lepas tu kau tahu apa kat sebelah dia? Gula-gula ikut dia. Lompat. Wah. Sepanjang dia tolak tu kat sebelah dia. Ikut lompat. Kau tidur? Member nampak, nengok side mirror dia nampak kan. Dia macam shit kata kan. Macam tu kan. Lepas tu kata takkan aku nak tinggal motor aku kan. Mahal tu motor aku kan. Dia terpaksa tolak je. Redor ikut. Benda tu ikut dia sampai tempat terang. Kat jalan mana? Dekat highway lah, highway. Kau tahu highway mana? Tapi dia kata benda tu ikut sebelah dia. Dia ikut kan. Dia kata dia takkan kau tinggal motor aku kan. Buat redor dia macam kata nak kencing rasa apa semua, takut gila babi. Dia rasa takut saya sebelah kau. Kau tengah tolak motor, pocong ikut saya tak boleh. Dia tolak lepas tu sampai tempat terang benda tu hilang Cacat baca. Dia baca-baca lah, baca hilang. Benda tu hilang. Kalau aku lagi kan. Kalau aku motor tinggal lah. Tinggal sama motor kat bahu. Kalau aku ajak dia, mana? Biasa bro. Tak kau. Tu je lah cerita aku. Nas, cerita Nas. Ya punya. Makan je Nas. Ada kau cerita. Ada. Mesti ada kan. Okay, cerita ni aku tak tahu dulu. Aku rasa diorang nak dengar. Aku ke cerita kat kau
Apa? Tak apa, aku reaction lah. Aku reaction macam, ya lah. Jangan ambil tahu. Oh, jangan tahu. Yang tu crop. Cerita ni Macam susah nak kan. Cerita ni berlaku beberapa tahun lepas, masa arwah atuk aku meninggal, dan berlaku kat rumah aku sendiri. Biasanya majlis pembumian akan buat dekat rumah bapa saya aku, which is abang kepada ayah aku. Tapi arwah atuk aku yang kali ni belah ayah aku buat dekat rumah aku. So mandi jenazah apa semua kat rumah aku. Okay, tu tak apa kat situ. Mak kau yang sekarang lah. Rumah aku yang sekarang. So dah settle majlis apa semua, malam tu kejadian dia, ceritanya berlaku pada malam tu pukul 11 malam, 11 lebih aku tak ingat. Ni antara aku dengan kakak aku. Okay, malam tu kakak aku haus. Adik, teman aku dek, turun bawah aku nak minum air. Aku macam turun je lah seorang, aku takut apa. Dia takut lah sebab arwah petang tadi jenazah kan ada kat kapet, kat ruang tamu bawah. So dia seram. Okay, aku teman. Turun tangga, aku bau. Aku cakap, kak, ni kan macam bau kemenyan ni. Aku cakap dia, yang mulut jangan celupa lah, bla bla bla. Dia kata memanglah bau kan petang tadi ada bla 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 bla. Ada apa jenazah apa semua. Okay, aku okay. Sampai kat dapur. Alhamdulillah. Sampai kat dapur, aku stay belakang, aku pergi peti ais. Okay, peti ais tingkap sini. Peti ais kat sini, aku ambil air. Apa tu? Air tu? Tak, salah. Aku pergi ambil air. Sorry. Okay, kakak aku belakang, aku pergi ambil air. Aku dah ambil air, aku dah tanya kakak aku nak minum air apa macam tu. Macam aku tunjuk kau nak air apa ni. Tiba-tiba kakak aku dah nangis. Dekat tepi, okay, aku kat peti ais sini, dia kat sini, tingkap sini dia dah nangis. Aku tanya kenapa. Dia nangis, dia turun naik atas. So bila lari, aku takut lah. Kau tiba-tiba nangis kan tak ada point, tiba-tiba kau nangis, lepas tu kau lari. Aku kejar. Aku kejar sampai atas, sampai bilik dia, pam, aku peluk dia. Sebab aku pun takut. Aku peluk dia, aku cakap kau kenapa. Dengan keadaan nangis, dia cakap, Dik, tadi masa kau ambil air, aku nampak kat tingkap tu ada kelipat macam pakcik tua tengah berdiri tengok je kau ambil air tu. So aku dah seram. Okay, aku dah seram kat situ. Tapi aku cacaban ni lagi, aku macam relax tak ada apa muka jalan kau je. Tengah berbual ni, tengah nak pujuk dia berbual. Okay, masa lari masuk bilik tadi, pintu tak tutup. Biasa kita boleh pak tutup pintu bilik aku kan. Kali ni pintu terbuka. So tengah berbual pujuk-pujuk dia, tak ada apa-apa lah ni. Aku dengar bunyi Guli? Tak. Aku rasa ada benda melompat naik tangga. Oh yo. So kau faham tak cerita dia? Petang tadi arwah tu aku okay. So aku dengar bunyi tak. Benda tu makin kuat. Memang aku dengar daripada bawah tangga nak naik atas. Pak. Aku goyang kakak aku ni, kakak aku dia. Maksudnya jalan belabah, dia tak kuat. Aku tutup mata sampai dengar dah habis tangga. Maknanya ni pintu tangga dah habis ketak. Yang last dia senyap. So aku imagine gula-gula tengah di depan pintu aku. Aku tutup mata lama juga aku baca. Aku tengok ini pintu tak ada apa-apa. Alhamdulillah lah. Cuma yang seramnya kat bunyi tu dengan nampak kelibat tu. So kita cerita kat family kita orang. Ayah aku cakap tu mungkin arwah datang just singgah ayah petang tadi kan dia meninggal. So malam tu dia singgah tengok. Yang seramnya sebab aku cakap nampak susu tubuh tu macam arwah tu aku tapi tak tahu lah. Tapi nampak dia tengah tunduk tengok je tu. Oh yo. Yang seramnya dia tengok aku. Sebab aku tak ambil air. Tingkap tu macam tajam ke aku lah. Kat aku kat sini. Tu untuk cerita yang pertama lah. Aku ada 2 cerita. Cerita tu Time kat rumah kau tu, jenazah still ada rumah. tak, ni majlis selesai dah tahan. Oh dah Dah selesai. lah. Semua orang dah balik semua. Semua dah balik. Ni cerita yang malam ni. Hari yang sama tapi belah malam. Oh. So ada 3 kat situ lah. Bau kenyan, penampakan dengan bunyi 3 dalam satu malam. Oh, kira satu cerita merangkumi 3 3 elemen. Penampakan, perspektif bau-bauan, elemen lah dengan bunyi. berkaitan dengan guli kau pernah tak? Guli maknanya? Sebab kat rumah aku dulu aku tak main pot pun benda ni. Macam dulu tahun Oh, bunyi guli kat atap. Aku selalu juga dengar bunyi teng tek 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 tek. Dulu tengok TV kan, tengok main PS tu bunyi. Cakap kalau tu maknanya tanda ada benda dalam rumah kita. Macam cakap tak tahu lah. So tu untuk orang rumah flat tak tahu lah. Mungkin orang yang tingkat atas tengah main kita tak tahu. Sebab rumah aku masa aku tengok TV ke main game ke apa, tak ada orang kat atas. Bunyi benda tu. Aku macam mana datang guli ni. Masa tu aku tak ambil pot. Lepas aku tengok video, kalau kau pernah kenal lah Eliana. Penyanyi. Dia ada cerita lah, dia buat story ke dengar bunyi guli. Aku pun dengar ada cerita-cerita seram pula.
Lepas tu aku teringat lah, aku pernah dengar lah bunyi guli. Semua mendengar. Kan? Cuma kita tak tahu tu datang dari mana sebab lah. apa. Tapi ada juga yang cakap kalau bunyi guli tu gula-gula nak datang. Oh iya. Gula-gula datang. Mana guli? Aku tahu Main guli tu. guli. Dia ajak. Tapi ada juga sebenarnya tu bukan bunyi guli, tu sebenarnya bunyi air. Ada yang kata pilih air. Betul. Oh pilih air. Sebab kan kalau rumah macam rumah kita ni kan atas ada laluan air. Tahu lah. Tu je cerita kau. Aku ada cerita kedua. Okay. So, Tapi yang kedua ni tak seseram pertama tadi lah. Tak tahu yang pertama dia seram ke tak. Tapi yang kedua tu, yang kedua ni just pada satu petang, aku, akak aku, adik aku lepak kat ruang tamu. Mak ayah aku tak ada kerja. Ya aku, akak aku, adik aku dengan bibi aku kat rumah. Okay, adik aku buat kerja sekolah, akak aku main iPad, aku main handphone. Main lah, main. Aku dengar bunyi kasut orang, kau tahu boot kawat tak? Ada ladang. Okay, aku tingkat bawah. Benda tu bunyi kat tingkat atas. Memang real bunyi orang jalan. Faham? Tapi bukan jalan hentak. Dia just jalan macam biasa. Dia kau dengar ketak. So aku macam tak sedar. Dia kata, "Oh, kak, kau dengar tak?" Dengar. Masa tu benda tu bunyi lagi, tak stop lagi. Ketak. Haji dengar. Adik aku. Haji dengar. Dengar. Macam Bi dengar Bi. Bunyi apa bang? Bibi aku kan. Macam pergi check Bi, saya dengar orang jalan. Mana ada? Aku cakap Bi, pergi check. Lepas tu bibi aku naik. Aku memang suruh dia naik dulu lah sebab apa-apa biar dia kena dulu. Tak, bukan maksud aku macam apa-apa kalau dia kena depan aku boleh tolong backup belakang. So aku macam bagi dia naik dulu. Aku acah-acah bandi kat atas. Aku cakap apa kat atas sampai atas aku jerit. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. So bibi aku dah check bilik aku clear, tak ada apa-apa. Bilik aku clear, tandas clear. Bilik mak aku je tutup. So aku buka bilik mak aku, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Tapi ini cerita betul. So bila tak ada tu, kita orang je lega, tapi semua orang lega. Aku seorang je yang masih sangsi sebab aku orang pertama dengar dan aku tak tahu apa benda itu. Aku assume sama ada benda ataupun pompak. Tapi petang pompak masuk and kau boleh jalan relax. Macam tak logik apa, bukan pompak, mungkin benda. Tapi memang bunyi pakai kasut lah. Tapi aku tak tahu orang ke benda. Faham. Okey. Sekarang ni aku nak tanya korang pernah tak kena hempap? Kena hempap, tak pernah. Tak pernah. Aku boleh katakan banyak kali juga kena hempap. Dia ada dua perspeksi tau. Orang kata salah tidur satu, ataupun orang kata urat Macam kau penat sangat, kau tertidur terlampau penat. Ataupun yang tu lah kena tindih tu. Tapi aku dah baca lah YouTube apa semua, ada orang kata sebab kita punya pendarahan apa tak ni kan, tak teratur tu, dia jadi stuck, dia jadi jam. Tapi aku pernah lah nampak macam masa aku kena hempap tu. Masa tu aku, orang kata kita tak boleh tidur apa, nyerap Terlentang tu kan. Okey, terlentang. Aku pun try tidur macam ni, nyiring macam ni. Kena juga. Lepas tu nampak macam ada benda-benda hitam. Macam kau tahu macam Kelibat yang gelap. Kelibat yang berangin kan, warna hitam. Kau tak boleh gerak tau. Dia rasa apa bila dia nampak? Rasa apa? Dia benda tu macam menekan. Macam gini pun menekan, macam gini pun kau rasa macam kau tak boleh gerak. Kau just mata kau je. Suara pun tak boleh keluar kan? Suara tak boleh keluar, mata kau je macam. mana sel? Macam tu. Mata kau macam tu. Aku Kau banyak kali. Kau lepaskan. Bila biasa aku ayat kursi Bismillah 5. Tapi boleh baca dalam hati je. Boleh baca hati, kau jangan. Nanti bila kau baca tu, dia macam bila kau makin baca, dia makin menekan. Aku macam tahan. Lepas tu kau relax kejap, kau baca ayat. Biasa kau baca ayat kursi. Makin lama dia nak hilang kan. Dia kadang-kadang makin lama nak hilang, dia tekan balik. Bila dia hilang, kau biar, tapi kau kena paksa diri kau tu nak gerak. Jangan kau relax kau kena gerak lawan tangan kau, lawan tangan kau. Dia kalau lawan baru kau rasa macam lega. Aku pernah time study. Ini cerita sebelum aku balik yang aku berlari tu. Yang kat rumah kan. Ni sebelum tengah study, okey. Nak hafal apa benda tak aku punya assignment kan. Aku baring. Kira tak aku duduk sini, lepas aku baring, pegang kertas. Pum, terus kena. Empat. Yang aku dengar imam kan. Tak buat dengan imam ni. Imam tengah buat kerja. Aku macam ni. Ada dalam seminit 2 minit gini. Kau rasa macam kena lock. Kena tak boleh gerak lalas. Dah boleh. Aku tu sembang imam. Aku kena empat dulu tadi.
Aku cakap macam tu. Tapi dalam pemikiran aku tak tahu itu kena empat ke sebab darah kau jam. Sebab kita duduk lama, study punya lama. Lepas tu kau macam tiba-tiba badan sakit dia pinggang, shock kau lah. kejap jadi stuck. Boleh jadi juga benda. Sebab tu aku tengah terfikir benda tu ditindih ataupun orang kata kita punya darah saluran. Dia tindih rasa sakit lah. Dia tak sakit, cuma Sesak, kau sesak kau nafas rasa tak? macam dia tak sesak nafas. Dia macam kau ada orang tekan kau. Kita boleh nafas. Boleh nafas tapi dia macam Berat, tekan. susah lah. Dia berat macam kau tak nak gerak. Kau macam kau kena ikat, tak nak gerak mata kau je. Nak bersuara pun tak boleh. Tapi aku rasa macam Mungkin darah. aku rasa darah kot. Sebab aku tidur macam gini pun kena, macam gini pun kena. Ada start daripada aku sama belajar kena. Sebelum ni tak pernah ni. Lepas dia orang cerita kena empat dulu aku tak percaya tau. Kena empat. Macam mana rasa kena empat ni? Dalam tiba-tiba tu aku terkena sendiri. Oh, macam ni kot kena empat. Lepas tu aku baca-baca Google semua. Ada dua lah perspektif. Dia kata kena empat ataupun kau punya saluran darah. Tu je. Macam kau tak pernah lagi kan? Aku ada lagi satu cerita berkaitan dengan ni, tak siap sangat tapi Wujud! Tengok macam tu bodoh. Ada orang tak? Tak ada. Bunyi apa tu? angin okey kan? Angin hujan-hujan ni angin. Angin. Boleh proceed cerita? Okey boleh. Okay, satu hari tu aku lepak ni lepas orang kata bulan puasa tak ada setan, betul. Tapi aku jadi masa ni bulan puasa kan, ni aku tak tahu cerita ni betul tak, tapi ni orang yang cerita aku. Benda tu jadi kat aku, tapi aku tak nampak. Okay, aku lepak member aku berdua kat satu taman ni, lepak berbual lepas tarawih. Lepas tarawih lepak berbual. Tengah rancak berbual, tiba-tiba dia diam. Aku bagi punch macam mana pun dia diam. Dia diam. Dia kata, okay Nas jom balik. Okay, aku balik. Aku masuk kereta dengan dia, hantar dia balik. Kita ni pendek je. Okay, hantar dia balik sampai rumah. Dia diam dalam kereta, tak buang aku sepatah pun. Salam terus ciao turun. Aku pun macam pelik sangat. Dia cakap aku dah buat kecil hati ke apa kan. Dia diam. Okay, aku buat bodoh lah. Balik besoknya aku jumpa lagi, aku lepak dia. Aku cakap dia, Hassan kau tidur semalam macam diam. Cakap aku, Nas sebenarnya semalam kat taman lepak aku tak nampak apa-apa, tapi aku dah mula rasa tak sedap. Dia cakap, aku cakap tak sedap maksud kau apa? Benda ke apa? Dia kata, benda. Okay, aku lihat je lah sebab aku tak nampak, dia tak nampak. Okay, Alhamdulillah. Tapi Nas, masa lepas kau hantar aku balik tu kan kau U-turn. Okay, ni pagar dia, kau hantar dia balik. So aku U-turn gini. Dia kata time aku U-turn tu, belakang kan kita boleh nampak macam belakang. Belakang seat driver, maknanya belakang seat aku, dia kata ada benda putih besar, rambut panjang duduk betul-betul belakang seat aku. So dia kata benda tu, view tu block aku punya seat lah. Maknanya benda tumpang kau? Yes, maknanya benda tu ada kat taman tu sebenarnya, tapi kita orang tak nampak. Benda tu ikut kereta aku, sampai hantar dia balik. Sampai aku balik, tapi kat rumah Alhamdulillah tak ada apa-apa je kat aku. Cuma bila dia cerita macam tu, aku jadi shock sebab time aku hantar dia balik tu aku tak rasa apa-apa pun. Tapi dia kata dia nampak memang ada benda putih. Dia kata bahasa cik pun kecil kan, tapi kali ni kau punya putih tu besar sikit, sampai block kau punya view seat driver. Dan rambut putih panjang dia juga ikut. Tu je cerita yang aku teringat lah tiba-tiba. Ni kalau aku seram saya tu belakang dah drive seorang. Kalau kita tak tahu tak apa. Ya. Seram saya. Kau kira tahu apa ada pisang ke? So tu je lah cerita bang. Rasanya tu je. Tu Yang aku bawa rasa bekalan aku bawa tadi 3 tu je. Okay, aku pun tak ada cerita nak cerita. So tak pernah ada seram ah. Aku ada tapi dah banyak kali aku cerita kat viewer. Oh. So So ni podcast ke berapa? fokus keempat. Keempat. So dah Okay, aku rasa kita kena habiskan cepat. Kena habiskan dah cepat. Dah 2 kali bunyi. Aku gentle dah. ni bukan kita orang reka, memang bunyi tu dah 2 kali. Dia macam bagi hint so balik ataupun stopkan cerita ni. Okay. So itu saja cerita daripada kita orang, and ini cerita Serang episod 4. So kalau korang nak lagi ini cerita Serang episod 5, korang nak recommend aku buat dengan siapa pula lepas ni, korang boleh komen kat bawah, ataupun korang ada konten-konten yang Oh, itu tak main-main tu. Ada orang tak ada? Ada orang tak ada bilik. Cak aku tutup cak ada orang tak ada? Tak, semua dah belah. Semua dah belah. Sebab aku letak kursi depan pintu. Ush. So ni tengah record lagi ke? So ni tengah record lagi. Bismillah. Thank you.